diberi Farah Najihah binti Kamarudin 074152. Izzian Nasuha binti Romeli, pemegang kad matrik yang bernombor 074162. Saya Muhammad Jauharul Arifin bin Ismail, pemegang kad matrik yang bernombor 074205. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Prof. Madia Dr. Rahimah binti Embong selaku pensyarah subjek DWP 10703 Kajian Tindakan dalam Pendidikan. Pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan kertas cadangan yang bertajuk Penggunaan Al-Ghos Bafa untuk mengingati perkara asas fardu ain bagi membantu murid tahun 4 di REC Kuala Terengganu. Seterusnya, isi kandungan yang terdapat dalam kertas cadangan kami seperti yang dipaparkan. Pendahuluan, ilmu fardu ain yang mempunyai 3 elemen utama iaitu tauhid berkaitan dengan akidah, fiqh berkaitan dengan syariah dan tasawuf berkaitan akhlak mampu memberikan kesan kepada pembentukan disiplin pelajar menurut Munsihah Mazlan, Muhammad Azam Yahya dan Fatimah Nadirah Muhammad Noor. Seperti yang kita tahu, pelarian Rohiyah ini merupakan masyarakat Islam yang ditindas dan di sini ilmu berkaitan fardu ain amat sukar difahami oleh mereka. Jadi, peranan sebagai saudara se-Islam, guru khususnya guru pendidikan Islam itu amat penting dalam memahamkan murid berkaitan ilmu fardu ain ini. Okey, sebelum kita melangkah lebih jauh, apa itu REC? REC ialah Rohiyah Education Center. Rohiyah Education Center ini telah ditubuhkan oleh Persatuan Jaringan Islam Global Masa Depan JEREC dengan sokongan daripada United Nations High Commissioner for Refugees UNHCR pada Julai 2010. Pusat pembelajaran pelarian pertama yang ditubuhkan oleh JEREC ialah di Permatang Pau, Pulau Pinang, kemudian diikuti oleh Kelang, Gombak, Kuantan dan Kuala Terengganu. Sebagai seorang guru yang berkhidmat di RECKT ini, saya melihat bahawa terdapat segelintir murid Rohiyah yang masih belum dapat mengingati perkara asas fardu ain dan mereka menganggap bahawa sukar untuk mengingati perkara asas fardu ain ini. Justru kajian ini telah dijalankan di Sekolah Rohiyah Education Center Kuala Terengganu yang terletak di Padang Miding. Kajian ini terdiri daripada 3 orang pengkaji. Salah seorang daripada pengkaji merupakan guru di sekolah tersebut. Seramai 5 orang murid yang terlibat dari kelas tahun 4 diberikan ujian ataupun kita uji dia. Okay. Pengkaji juga telah menembual guru subjek pendidikan Islam iaitu Ustaz Haziq untuk mengambil tahu pengetahuan dan pemahaman mereka berkaitan perkara asas fardu ain bagi murid yang terlibat dengan ujian ini ataupun kajian ini. Seterusnya, refleksi PDP. Okey, refleksi guru. Melalui pemerhatian, saya mendapati bahawa terdapat murid saya yang belum mahir dalam perkara asas fardu ain. Jika ditanya kepada mereka soalan fardu ain, mereka tidak akan menjawab soalan dan mereka akan menunggu jawapan daripada saya. Untuk refleksi murid, temu bual awal mendapati murid belum mengingati perkara asas fardu ain dengan betul. Melalui pemerhatian pula, murid tidak dapat menjawab soalan yang diberikan dengan tepat. Fokus kajian yang dijalankan lebih berfokus kepada pemerhatian terhadap kelas tahun 4 murid Rohiyah. Apa tujuan kajian ini dijalankan? Tujuan ini dijalankan bagi mengatasi masalah dalam mengingati perkara asas fardu ain untuk digunakan dalam kehidupan seharian mereka. Permasalahan kajian ini memfokuskan kepada penguasaan dalam mengingati perkara asas fardu ain murid Rohiyah tahun 4. Masalah kajian yang dapat dikenal pasti yang pertama ialah sukar untuk mengingati perkara asas fardu ain, merasakan susah untuk memahami perkara asas fardu ain. Yang ketiga, gagal mengaplikasikan sebahagian perkara asas fardu ain dalam kehidupan. Tinjauan awal pada kajian ini kami membuat ujian pra iaitu ujian diagnosis pada awalnya untuk mengetahui tahap pengetahuan dan pemahaman pelajar berkaitan dengan ilmu fardu ain ini. Terusnya berkaitan dengan hasil keputusan ujian diagnosis ini,
kebanyakan mereka mendapat purata, mendapat markah 6 hingga 9. Tiada seorang pun pelajar yang dapat 15/15. Ini yang amat membimbangkan kita kerana fardu ain merupakan perkara asas fardu ain ini akan digunakan dalam kehidupan mereka. Jadi kami membuat satu inisiatif untuk mengatasi masalah ini. Sekarang saya akan menyambung slide seterusnya. Slide seterusnya iaitu model. Untuk model, pengkaji menggunakan model Kurt-Lewin 1946 yang mana model ini mempunyai 4 langkah atau 4 fasa, iaitu pertama merancang, kedua bertindak, ketiga memerhati dan keempat merefleksi. Untuk fasa pertama merancang, pengkaji akan merancang dan menyediakan kerangka terlebih dahulu, iaitu yang mana pengkaji mendapat permasalahan utama pengkaji mendapati pelajar-pelajar di sekolah REK Kuala Terengganu ini mempunyai masalah dalam menguasai perkara asas fardu ain. Yang kedua, bertindak. Pengkaji akan melaksanakan tindakan untuk mengatasi masalah ini yang mana pengkaji akan membuat ujian pra dahulu dan diikuti dengan bermain permainan dam, dan selepas bermain pengkaji akan menjalankan ujian kedua iaitu ujian pos yang mana pengkaji akan melihat keberkesanan penguasaan, peningkatan terhadap penguasaan murid tersebut. Yang ketiga, memerhati. Pengkaji akan mengumpul dan menganalisis data melalui untuk menilai keberkesanan kajian tersebut. Dan yang terakhir, merefleksi. Pengkaji akan merefleksi murid-murid terhadap kaedah yang dilakukan. Kaedah iaitu kaedah bermain sambil belajar dengan menggunakan dam. Pengkaji juga akan melihat kekuatan dan kelemahan terhadap kaedah yang dilakukan. Setelah pengkaji mendapati isu atau permasalahan utama iaitu murid kurang dalam menguasai perkara asas fardu ain, maka pengkaji menetapkan 2 objektif kajian, iaitu pertama untuk meningkatkan kemahiran mengingat tentang perkara asas fardu ain dalam kalangan murid tahun 4 menggunakan kaedah teka-teki al-wasfafah. Dan yang kedua, untuk menilai tahap keberkesanan kaedah al-wasfafah dalam membantu murid tahun 4 mengingat tentang perkara asas fardu ain. Okey, seterusnya persoalan kajian. Terdapat 2 persoalan kajian. Pertama, adakah kemahiran mengingat perkara asas fardu ain dalam kalangan murid tahun 4 dapat ditingkatkan melalui kaedah teka-teki al-wasfafah? Yang kedua, bagaimanakah kaedah teka-teki al-wasfafah dapat membantu murid tahun 4 dalam mengingat perkara asas fardu ain? Slide seterusnya iaitu peserta kajian. Peserta kajian, pengkaji mengambil 5 orang murid yang mana mereka adalah pelajar yang kurang dalam menguasai perkara asas fardu ain. Mereka adalah 3 orang pelajar lelaki dan 2 orang pelajar perempuan. Dan pengkaji melakukan kajian tindakan ini di dalam kelas di sekolah REK Kuala Terengganu. Mereka masing-masing dalam kalangan 10 tahun dan mereka adalah tahap sekolah rendah. Untuk senarai murid, bukan nama sebenar iaitu Jannah, Aziz, Kismat, Ashraf dan Syafiqah. Mereka semua ini adalah dalam peringkat ataupun tahap sederhana. Dan ciri-ciri khas mereka ialah pertama, Jannah seorang yang yakin, rajin dan suka bergaul. Aziz seorang yang pendiam, suka berani dan suka mencuba. Manakala Kismat seorang yang berusaha tetapi pemalu. Dan Ashraf seorang yang suka bergaul, berusaha. Dan akhir sekali Syafiqah seorang pelajar yang aktif, suka bergaul dan seorang yang yakin. Okey, untuk slide seterusnya iaitu perancangan pelaksanaan. Perancangan pelaksanaan terbahagi kepada 3 fasa iaitu pertama, perancangan langkah-langkah tindakan, yang kedua, jadual pelaksanaan tindakan dan yang ketiga, kaedah pelaksanaan. Untuk perancangan langkah-langkah tindakan iaitu pertama, langkah pertama, pengkaji mengenal pasti dahulu isu yang ingin diutarakan iaitu yang mana pelajar tu kurang menguasai
terhadap perkara asas fardu ain. Dan langkah yang kedua, tinjauan, yang mana pengkaji menjalankan pemerhatian dan mendapati murid kurang menguasai terhadap perkara asas fardu ain. Dan yang ketiga, langkah ketiga, merancang. Pengkaji telah merancang kaedah teka-teki al-wasfah untuk mengukuhkan lagi perkara asas fardu ain ini. Dan langkah keempat, membuat tindakan, yang mana pengkaji telah melaksanakan kaedah al-wasfah tersebut. Dan yang terakhir itu langkah kelima, menilai, yang mana pengkaji membuat refleksi keseluruhan untuk menilai keberkesanan kaedah al-wasfah untuk mencapai objektif kajian. Jadual pelaksanaan tindakan. Pertama, mengenal pasti masalah, jangkaan tarikhnya ialah pada 25 Mac. Membuat kertas kajian tindakan 30 Mac. Merancang tindakan 3 April. Melaksanakan tinjauan awal 10 April. Menetapkan peserta kajian 10 April juga, dan menentukan objektif dan persoalan kajian iaitu 11 April. Merancang pelaksanaan kajian pada 13 April dan mengumpul data minggu yang ke-6, manakala menganalisis data minggu ke-7, merefleksi kajian minggu ke-8, dan yang terakhir penulisan laporan kajian minggu ke-8. Untuk kaedah pelaksanaan, pertama, pemain itu diarahkan untuk membentuk 2 kumpulan, yang mana satu kumpulan terdiri daripada 2 hingga 3 orang pemain. Permainan ini dia menggunakan dam untuk pergerakan dari satu kotak ke satu kotak yang lain. Pemain akan dimulakan dengan satu soalan teka-teki daripada guru, dan yang mana pemain pertama jika dia mendapat jawab tadi, dia akan memulakan pergerakan dan diikuti oleh pemain seterusnya. Cara bermainnya adalah untuk memulakan permainan ini, semua pemain akan berada di kotak yang bertanda mula. Jika pemain yang pertama dapat menjawab soalan pertama, maka pemain tersebut dapat melangkah satu kotak, dan begitulah seterusnya untuk kotak yang lain. Dan tetapi jika pemain itu tidak dapat menjawab, dia akan undur satu kotak sebelumnya. InsyaAllah saya sambung perbantangan. Yang ke-9, perancangan pengumpulan data. Baik, untuk kumpul data ini kita ada 3 kaedah yang kita gunakan untuk kumpul data. Yang pertama melalui temu bual, yang kedua melalui pemerhatian, dan yang ketiga melalui ujian pra dan juga pos. Untuk temu bual, kita temu bual guru subjek PAI, guru subjek Pendidikan Agama Islam, yang mengajar pelajar yang kita nak uji tu lah. Tujuan dia untuk kita kena pasti tahap penguasaan pelajar. Yang kedua melalui pemerhatian. Pemerhatian ini kita jalankan secara langsung tingkah laku murid ketika sesi PDP, sesi pembelajaran dan pengajaran itu berjalan. Yang ketiga melalui ujian pra dan juga pos. Ni yang ketiga lah ni. Ujian pra dan juga pos ni kita bagi soalan yang sama je. Bagi soalan yang sama. Ujian pra ni dijalankan untuk mengesang tahap kefahaman murid, manakala ujian pos dijalankan untuk mengetahui tahap kemajuan kefahaman murid. Okey, yang ke-10, perancangan menganalisis kajian. Kita menganalisis kajian ni melalui ujian pra lah, ujian pra dan juga pos yang kita jalankan. Kita bagi soalan yang sama saja untuk ujian pra dan juga pos. Okey, ini contoh soalan dia, ada 15 soalan semua sekali. Dan kita jalankan ujian pra, kita akan tahu result dia, dan kita tengok ujian pos pula, kita akan tahu result dia. Kita boleh bandingkan tahap kemajuan pelajar lah dengan dan keberkesanan al-ghas bafa yang kita buat tu. Okey, ini hasil keputusan ujian pos. Ada senarai nama murid, bukan nama sebenar lah, Jannah Aziz Kismat Ashraf Syafiqah, dan juga keputusan ujian dia. Dan keputusan ujian ni menunjukkan kepada peningkatan lah. Okey, yang seterusnya anggaran perbelanjaan. Okey, perbelanjaan keseluruhannya RM6.50, tak banyak lah. Kita guna kertas A4,
dalam 20 keping kita anggarkan RM2 habis itu. Kemudian print dakwah hitam dan juga dakwah berwarna 19 keping dakwah hitam anggaran dalam RM3.50. 1 keping dakwah warna anggaran dalam RM1. Dan jumlah keseluruhan dia bagi pembelanjaan ini nak dalam lebih kurang RM6.50.